Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati shifa wa raf'il bala wal qabul bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahril mubarak وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران واجعلنا من عتقاء شهر رمضان والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini Allah berikan kesempatan kepada kita berada dalam satu program yang mulia, program yang baik, iaitu program yang kita akan sebut padanya nama Allah, program yang akan menyebut nama Nabi SAW. Majlis yang kita duduk ni, kita akan cerita benda baik dan kita beri makluman perkara yang tak baik untuk kita hindari. Maka Nabi pesan dekat sahabat Nabi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila kamu lalu, kamu nampak taman-taman syurga, Nabi suruh singgah duduk. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Jawab Nabi SAW, majalisuz zikr, iaitu majlis zikir yang disebutkan padanya nama Allah, nama Nabi, suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Mudah-mudahan majlis yang kita ada pada hari ini macam Nabi sebut, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm aw ridan bima yasna'. Nabi kata malaikat akan turun dalam majlis ilmu, melebarkan sayap-sayap mereka. Kerana apa? Kerana malaikat redha dengan apa yang penuntut ilmu sedang buat pada ketika ini. Jadi orang yang mengaji ni Allah angkat darjat dia kepada darjat yang sangat tinggi yang kita tak boleh nilai dengan harta di dunia ni. Dunia ni ada orang dapat gelaran Datuk, Datuk Seri, tapi tak semua Datuk, Datuk Seri ni semayang. Betul tak? Tak semua Datuk, Datuk Seri, Tan Sri ke apa ni pandai baca Quran. Tak semua orang-orang yang ada gelaran atas dunia ni, isteri dia tutup aurat, anak perempuan dia tutup aurat, menantu-menantu dia tutup aurat. Ada yang tak tutup, walau dia dipandang mulia oleh masyarakat. Dia sampai orang sambut dia, orang buka pintu kereta dia, orang escort dia, tapi keturunan dia sendiri, tanggungjawab dia sendiri, dia tak mampu untuk bentuk mereka jadi salih dan salihah. Tapi orang yang berilmu ni Allah angkat darjat tinggi. Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang beriman ni di kalangan kamu kepada beberapa darjat, dan Allah angkat darjat orang yang berilmu di kalangan kamu kepada beberapa darjat. Mana orang yang beriman dan orang yang berilmu ni Allah angkat darjat dia. Walau kita ni orang tak kenal pun,
Tak kenal pun mai duduk di sini. Kan? Sian. Anak-anak dah besar, duduk di rumah seorang-seorang tak tahu nak buat apa. Mai duduk pondok. Cik baik umur panjang. Kalau mati awal tak mai dah. Alhamdulillah Allah bagi nikmat kat kita. Umur panjang, kita boleh mai duduk sini jumpa kawan-kawan. Balik macam zaman sekolah dulu, berkawan balik dengan kawan-kawan. Dah anak-anak ada hal masing-masing dah. Kita nak suruh anak perempuan kita, anak lelaki kita duduk di rumah macam kita bela dulu, tak boleh dah. Mereka ada tanggungjawab sendiri dah. Kan? Hak menikah dengan anak muda tak payah kena pegang kamera duduk tang ni, nak pergi mana? Tak payah. Abang dia siapa suruh dia menikah dengan anak muda? Ya. Nikah seorang lagi. Ikut muda tu. InsyaAllah. Jadi hari ni 16 Ramadan. 16 Ramadan. Saya 17 dah ni. Dah puasa awal sehari di Madinah Al-Munawwarah. Jadi raya tu ada dua pandangan yang ulama sebut. Satu, raya sama dengan orang, tapi hari lah tu tak boleh niat puasa. Tak makan, tak minum, tapi tak boleh niat puasa. Pasal puasa tak ada 30, tidak ada 31. Pandangan yang kedua kata boleh makan, tapi tak boleh cerita ke orang. Senyap-senyap. Jadi siapa hak ada? Saya tengok kalau ada orang tak lemang tu, hak nombor 2 saya ambil. Kalau tak ada lemang tu, tahap juga. Baik. 16 Ramadan. Besok 17 Ramadan. 17 Ramadan tarikh turun Quran. Betul tak? Quran ni turun bila? Turun bila Quran? 17 Ramadan. Betul? Allah habaq dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nabi kata, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min ramadana. Nabi kata hampa kena buru Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Kita sambut 17 hari bulan. 17 ni tak sampai 10 terakhir lagi. Ke kita tak ada maklumat atau salah? Saya tinggalkan persoalan ni. Pasal apa sambut 17 Ramadan tapi Allah kata Quran turun malam Lailatul Qadar. Nabi kata Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Mai celah mana pergi sambut 17 ni? Ustaz Jakim pun sambut 17, takkan mereka tak betul Ustaz? Saya tak kata mereka tak betul. Saya tinggalkan persoalan ni. Balik kaji bagi dapat jawapan. Ada jawapannya saja, tak mahu abang. Mana boleh abang? Kena tanya orang lain lah. Kalau abang semua besok tak mahu mengaji lah. Quran ni dia turun 2 peringkat. Pertama, turun daripada Allah Ta'ala mai ke langit dunia. Tu turun satu jumlah seketui kat situ. Daripada Baitul Izzah, langit yang pertama tu, langit dunia tu turun mai dekat Nabi mengikut ayat keperluan kesesuaian pada waktu tersebut. Tu 2 penurunan berlaku. Satu berlaku pada malam Al-Qadar, satu berlaku pada 17 Ramadan, ada kata 21 Ramadan. Ala kulli hal, Quran memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di kota Makkah dan kota Madinah. Maka dipanggil Quran ni ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah surah Makkah, Madaniyah surah Madinah. Pendapat yang mengatakan ayat yang turun di Mekah nama dia Makkiyah, yang turun di Madinah nama Madaniyah. Pendapat yang kuat mengatakan ayat yang turun di Madinah pun dipanggil Mekah, yang turun di Mekah pun panggil Mekah, dengan syarat ayat tu belum diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW.
Selepas daripada hijrah Nabi, turun ayat di mana pun, ayat Madaniyah. Yang ni pendapat yang kuat yang dipegang oleh para ulama dalam kitab Ulumul Quran. Jadi bila Al-Quran ni dah turun, Allah habaq law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kamu tengok Quran ni turun atas bukit, bukit yang keras tu akan hancur, lebok, pecah depa takut khusyuk kepada Allah Ta'ala. Quran ni bila turun dekat bukit, bukit takut kerana Quran ni mengandungi peringatan-peringatan daripada Allah yang kita tak mampu nak tunaikan. Tapi orang kita relax Orang kita relax macam tak ada apa. Tengok Quran ni macam tak ada apa. Tidak? Jadi apa kelebihan Al-Quran? Quran ni Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah kata apa? Kalaulah jin dan manusia berhimpun untuk buat mai Quran sama macam hak Allah buat mai ni, tak boleh buat mai. Seluruh manusia yang pakar dalam dunia ni, cerdik pandai ni, campur dengan jin hak cerdik pandai ni, nak buat main satu ayat macam ayat Al-Quran, tak boleh bawa main. Allah kata tak boleh, tak ada kemampuan, tak ada. Cerdik siapa pun dalam dunia ni buat kapal terbang, dia boleh terbangkan besi yang berat. Dia benda ringan boleh terbang. Kita dulu kecil-kecil dulu nak main macam mak tak bagi, Tok Wan tak bagi, ganggu jiran, ambil surat abang, bucu ni, celok dengan lidi, panggil kawan 2 orang, cucuh penjuru, sontak, jadi tanglung terbang. Betul tak? Kecil-kecil dulu kan. Zaman kecil-kecil dulu, zaman saya dan lagi tu. Lah anak kita tak ada dah, tak jumpa dah benda tu. Zaman tu maknanya kita budak-budak, kita main benda-benda yang macam tu kan. Tak sama macam hari ni. Hari ni dah berbeza dah. Walau orang kita nampak macam cerdik, tapi nak buat satu ayat Quran macam Allah habaq ni, tak boleh. Siapa tak boleh buat? Tak boleh buat. Karena bulan ni bulan mulia, bulan ni bulan turun Quran, maka rugilah kalau kita tak ambil peluang untuk baca Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu, bulan ni bukan bulan ibadat, bulan ni bulan gandakan ibadat. Bulan ibadat mana Ramadan saja kita main semayang. Lepas tu orang komplain masjid, apa ni semayang sampai keluar, panas, aircon tak ada, bubuh kipas kat dalam ya, kami main semayang ni apa semua ni, tandas tak cukup. Yang komplain tu dia main Ramadan ya. Dia menyembah Allah atau dia menyembah Ramadan? Ni kita takut. Pi umrah pakai tudung, pi umrah pakai telekung, balik umrah telanjang. Tengok yang pondan tu, pi siap pakai purdah lagi. Pi pakai purdah masuk belah perempuan, balik mai kau ni nah, pakai apa? Tunjuk ke orang, malu orang perempuan pun tak buat gitu lah. Siap selok kain ni tunjuk. Dia selok kain tunjuk, tapi dia pakai hak dalam tu dia pakai lah. Dia pakai luar dalam, tapi dia selok kain dia tunjuk luar dalam dia. Dia kata ni tak ada dah, dia kata. Orang tu kata saya laki-laki apa, mana ada. Orang perempuan normal dia takkan tunjuk ke orang. Kita perempuan orang tuduh kita jantan, kita takkan selok kain tunjuk ke orang aku memang perempuan, kita takkan tunjuk. Hanya jantan dia buat macam tu, sebab dia nak membuktikan kita dia perempuan. Betul tak? Ustaz tahu mana? Betul ya, dia buat live dalam Instagram dia. Dia pun hantar main kat aku tengok awak macam mana. Benda tak apa. Faham tak?
Nu hak duk tidur dalam hutan tu, tak ada baju, tak ada apa. Pakai daun ni. Ni. Ambil daun ketum selai buh tang ni. Ambil daun ketum selai buh belah ni, bubuh dekat bawah tiga lai. Belakang 3 lai. Habis masuk hutan lagi laki dia tagih ketum, tarik selai ada 2 lai lagi. Kan? Spare gantung kat belakang, 3 belakang 3. Tara hak duk dalam hutan tak pakai baju pun ambil daun tutup tempat tu. Tiba-tiba kita yang cerdik pandai, orang kaya pergi sampai umrah balik selok tunjuk ke orang. Nak habaq kata dia jantan. Normal orang perempuan ni gila pun dia tak tunjuk ke orang. Betul tak? Jadi Quran ni Allah turunkan. Nak Sayyidina Umar kata, Innallaha, aku dengar Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Ta'ala mengangkat darjat satu kaum itu dengan Quran, dan Allah menjatuhkan satu kaum itu juga dengan Quran. Kita ni mulia sebab Islam. Kita mulia sebab Islam, bukan Islam mulia sebab kita. Kenapa kita jadi mulia ni? Sebab kita Islam. Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bukan yang duduk kat meja ni. Yang duduk kat meja ni belum tentu ketakwaan dia tinggi. 3 hari lepas saya ada jemputan dengan MKN, Majlis Keselamatan Negara, buat program iftar, tazkirah dan juga iftar jama'i dengan 231 banduan muda di negeri Kedah, buat dalam penjara. Jadi yang keluar main buka puasa dengan saya tu 70 orang, sebab kawasan terhad. Hak lain tu buka dalam mereka punya bilik tu lah, dalam sel mereka tu lah. Bila ziarah kesian, kita tengok burung kena kurung pun kita kesian, ni tengok orang kena kurung. Tanya apa kesalahan. Saya kena duduk sini 16 bulan. Apa kesalahan? Rompak kedai mah teman kawan, perempuan rompak kedai mah. Duduk dalam tu pakai tudung, pakai baju. Nampak kesian kan? Nampak kesian. Tapi kesalahan yang dia buat. Jadi saya habaq dekat kepada banduan yang ada dalam tu, lelaki dan perempuan, semua orang buat salah. Cuma hampa ni bernasib baik, Allah takdirkan hampa duduk dalam penjara. Nasib baik. Kerana Allah nak pilih kita berubah. Tidak? Allah nak pilih kita berubah. Bila Allah nak pilih kita berubah, Allah bagi kita kena tangkap. Ramai kawan-kawan kita yang buat salah tak kena tangkap. Ada daripada muda sampai tua, jual dadah tak kena tangkap. Tidak? Ada. Tapi di akhirat dia akan kena. Jadi Quran ni dia akan menjatuhkan satu kaum, dia menaikkan satu kaum. Maka saya habaq dalam, saya tengok banduan-banduan duduk dalam penjara, Allah sedih kita tengok. Umur 17, 18. Budak-budak sekolah. Curi motor, rompak, samun, lumba haram, syabu. Ada yang seorang tu, Tok Wan dia ulama besar di Kedah. Dalam suara sedap, azan lah apa semua, sedih. Kita rasa dia kata, saya ambil dadah Ustaz. Duduk lain tu bagus, keluar esok jumpa kawan balik. Jadi Quran ni tugas dia memisahkan antara hak dan batil. Kenapa muslimat duduk asing dengan lelaki? Quran yang pisahkan. Tak boleh. Kalau tak ada Quran, bakal berterabung habis. Kecuali depan Kaabah, ulama kata tak boleh nak mengelak dah. Ikhtilat yang berlaku depan Kaabah, mengelaklah takat mana boleh. Waktu lain elak. Depan Kaabah tak beraya dah, tawaf. Lepas tu muslimat jangan tu galak, gedik, melecah nak picum Hajar Aswad tu. Makcik tak kira, makcik main banyak kali dah. Makcik tak boleh pi, makcik nak pegang, nak pi juga. Tak payahlah makcik, tak kira. Sunnah Ustaz. Yalah sunnah. Makcik nak pergi rumah dengan jantan tu, tak kira. Ni ada ni jenis ni. Masa nak pergi tu dengar cakap, sampai sana buat perangai. Banyak aku tu lah.
Masa nak pergi tu, baik Ustaz. Baik Ustaz. Kita tazkirah apa senyap. Senyap Leno. Komplain tak apa pun tak. Dan dia masuk Majlis Harilah nak balik tu, dia nak jadi Hulk Hogan. Makcik tak kira. Makcik tak kira. Apa jadi pun makcik nak kucuk juga Hajar Aswad. Mana boleh. Makcik peluk dengan jantan tu. Tak kira. Makcik nak pergi ke? Pi ni hilang. Tekung hilang. Kalau tak hilang pun dia jadi macam kura-kura. Terkeluar ni. Tudung ni terkeluar ni jadi kura-kura. Lepas tu duk tarik balik tak keluar lah. Dah. Wow, orang duk himpit. Nak dapat pahala sunnah kucuk Hajar Aswad, buat benda haram, bergenyih dengan jantan-jantan depan tu. Balik hotel, bau ketiak habis. Ni Bangla, Pakistan semua duduk macam ni. Kita rendah Malaysia. Bozing ni ketiak, bozing ni ketiak, bozing ni ketiak. Lepas tu kucuk Hajar Aswad. Balik dia cerita, ya Allah, lembutnya. Lembutlah hancur tangan negro. Dia popok tu jenis bila kucuk tak sampai, dia suar tangan. Janji dia pegang. Kita duk cium tangan dia. Lembutnya, lembut. Lembut apa hancur tangan orang. Tak payah muslimat, tak payahlah. Nanti minta ke Allah dalam syurga. Nak tengok Hajarul Aswad dalam syurga, minta nak pegang. Kan Allah kata, Nabi kata dalam syurga ni, benda yang kita nak semua Allah bagi. Minta lah nanti. Ustaz boleh ke Ustaz? Tak tahulah, masuk syurga lu kita minta. Boleh ke? Dah kat dunia tak boleh. Betul tak? Duk berebut. Jemaah saya senang. Dia pergi dengan Ustaz Aswad. Tak gaduh nak cari Hajar Aswad dah. Senang. Senang, tak gaduh cari dah. Relax jemaah saya. Tak berebut pun. Dia kata, kami Hajar Aswad tak payah. Kami ada Ustaz Aswad. Lagi senang. Tak gaduh nak berebut. Baik. Allahu Akbar. Apa kelebihan orang-orang yang baca Quran ni? Kita duduk di Ma'had Tahfiz, kita duduk di Darul Faizin, tempat anak-anak kita hafal Quran. Kita tengok orang hafal Quran, takkan kita tak mau hafal Quran? Makcik tua dah Ustaz, oi tak boleh kot. Boleh. Ingat, kalau bak masakan tu ingat. Kalau anak tak balik tu meredak, ingat lama. Pandai je main WhatsApp. Dulu tak pandai, tapi dah PKP anak beli handset. Dulu duduk dalam pondok, buka lampu baca Quran lah. Duduk dalam pondok, main handset tengah malam. Cucu atuk buat apa tu? Bye. Sampai 2-3 pagi. Dulu tak main tu. PKP lah anak beli. Patutnya kita duduk sini, kita cemburu dengan pelajar-pelajar yang baca Quran. Dengan orang yang pegang Quran. Relai Quran itu. Kulit Quran tu relai. Membuktikan kata dia rajin baca. Macam kita beli handphone, lama-lama casing dia tak elok. Kena beli baru. Casing dia beli baru. Kenapa? Lama sangat duk pegang, kotor. Quran ni rajin pegang. Dah beli-beli simpan. Simpan terus, simpan. Pak. Saya baca Quran dengan handset Ustaz. Tengah-tengah baca, mesej masuk naik kat atas, notification. Abai lagi, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Titik masuk lagi. Dia pergi tu. Masuk lagi. Masuk kali keempat, tekan. Gamak makan. Shell out. Dan dia jawab, woi, gamak orang apa api buka besar, tak ajak aku no. Lepas tadi kami ajak hang kalau nak baca Quran. Quran boleh tangguh, malam ni boleh baca. Nampak? Dan tutup Quran. Pergi cari kawan. Jadi nak baca Quran, buka Quran, handset tak tepi, kalih. Tak mau kalih, silent. Tak mau silent, bawa pergi dekat kolah surah tu, celup. Pegang macam ni, celup layak. 10 saat, bilang 1, 2, 3. 10 saat angkat. InsyaAllah dia akan senyap. Tak ada siapa telefon kita. Kan? Nabi kata bila tengok orang dua golongan ni kena ada sifat rasa dengki hati, ni iri hati, dalam hati kena ada. La hasada illa fisnataini. Jangan kamu ada hasad dengki melainkan pada dua golongan ni saja.
Ni tengok orang kurus teringin nak jadi kurus. Tengok orang muka putih teringin nak jadi putih. Tengok orang segak kita nak jadi segak. Jumpa orang lelaki segak, wow imamku. Jalan sikit nampak, wow imamku. Cantiknya, handsomenya imamku. Habis tu hak huduh mau Tok Bilal. Tak ada orang, wah Bilalku. Wah Tok Siak aku. Jumpa sikit ya, wah imamku. Habis tu sian Tok Bilal, hantar segak Tok Bilal dengan Tok Siak. Jumpa dua golongan ni, Nabi kata kita boleh hasad dengki dengan dia. Nabi kata rajulun allamahullahu al-Qur'ana. Satu orang lelaki yang Allah Ta'ala berikan ilmu kepada dia tentang Al-Quran. Fahuwa yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia ni baca Quran pagi, siang dan malam. Yang ni kena cemburu. Macam mana nak dapat ilmu Quran? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni mesti dengan at-ta'allum, kena belajar. Dia tak boleh baca buku. Memanglah baca buku tu jambatan ilmu. Kita takkan dapat ilmu melainkan menggunakan jambatannya, iaitu dengan membaca. Kalau tak baca, kita takkan dapat ilmu. Betul. Tetapi mesti berguru. Contoh kita baca. Dia kata ra baris fathah kena tebal. Atau ra sukun sebelum dia baris dhammah atau fathah dibaca dengan tebal. Kita tahu kan nak baca tebal tu macam mana? Tak tahu. Kan? Malaikat ada guru yang ajak kita. Guru yang nak ajak kita, dia kena belajar daripada guru yang belajar daripada gurunya, daripada gurunya sampai ke Nabi SAW. Macam mana nak baca? Alhaakumut takathur. Inna a'tainakal kautsar. Satu. Inna a'tainakal kautsar. Mana betul? Saya ulang. Inna a'tainakal kautsar. Satu. Satu lagi. Inna a'tainakal kautsar. Satu ke dua? Yang kedua. Yang kedua, yang satu salah. Sebab baris fathah mulut tak boleh muncul. Baris fathah mulut tak boleh muncul. Yang boleh muncul ni bila baris dhammah. Alladzina yu'minuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh. Nabi tak baca macam tu. Baris yang dhammah, Nabi akan muncul. Yang tidak dhammah, tak boleh muncul. Kalau Al-Kautsar, mana boleh? Dia baris fathah. Al-Kautsar. Buka mulut. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bukan wanhar. Kan? Tu kata ilmu tak boleh baca sahaja, mesti berguru. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar sedap. Dia ada Bukit Aping, tapi nak baca macam Imam Sudais. Dia terpaksa pedar suara Kedah dia bagi bunyi macam Imam Sudais. Tu yang dia baca tak buka mulut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Orang belakang kata apa? Wah, meramang bulu rumah. Padahal baca Quran mulut tu. Siapa ada ajak hang? Saya nak bagi bunyi macam Imam Sudais, Ustaz. Itu memang suara dia macam tu. Kenapa kita
meniru bacaan dia sampai salah pada ilmu tajwid. Kalau nak buat suara macam dia, buatlah, tapi jangan sampai hilang benda yang patut kita jaga. Nampak? Oh, saya nak baca macam Syekh Suraim, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut tak buka. Mana boleh? Betul tak? Kita tak sengau, tiba-tiba nak baca imam hak sengau macam Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi tak sengau pun Pak Long Dia tu memang dah sengau. Kenapa? Macam mana? Orang Arab, dia memang ada sengau dia. Bunyi dekat dalam Kita nak tiru sengau dia pasal apa? Kita tak sengau. Kita baca Quran nak ikut Nabi ke nak ikut Arab? Mana? Ikut Nabi ya. Kalau yang sengau dia bunyi sengau, nak buat macam mana? Yang kita tak sengau pergi jadi sengau. Apa cer? Tu orang panggil rancak berdosa. Pakat dia buat dosa tak sedar. Tak boleh. Punya nak jadi macam Imam Masjid. In kuntum ta'lamun. La tanpa kuntum ta'lamun. La tanpa. Dia dia tak sebut in kuntum ta'lamun. Dia in kuntum ta'lamun. Syiratal ladina an'amta 'alaihim. Ambil bunyi tahu lah. Aku duk dengar ada orang belah-belah Yaman belah. Hak tu buat kena lorak dia dah tak boleh betul lidah dia. Tuhan maafkanlah dia. Ya. Kita semayang di airport Jeddah tu, kau tekah kerja Bangla jadi imam. Dia angkat takbir boleh gagah kala Allah Akbar. Tu mayang di Turki, saya transit di Turki tu, mayang subuh di Istanbul. Hak jadi imam tu orang Turki. Baca acara dia. Baca cara macam orang Turki baca. Allah bagi kelebihan takat tu je kat dia. Okey tu. Kita rasa macam dia baca tak sedap. Buat kita baca sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi teruk. Kalau kita jadi imam kat airport Istanbul, mesti dia kata apa? Kedah. Tahu lah menang dengan Penang 2-1 pun. Bila jumpa orang lelaki atau perempuan yang Allah bagi kelebihan dekat dia mengaji Quran, Quran duduk dalam badan dia 24 jam baca Quran. Darah dia, tulang dia dalam badan ni bukan hanya ada tulang, isi, darah, kulit, tapi dalam ni juga ada Quran. Sebati dengan dia. Bacalah Quran di masa muda sehingga Quran tu sebati dengan kita. Bila nak umur dah tua pun Quran tak tinggal. Payah nak baca Quran ni. Setan ganggu kita. Setan tak ada nafsu. Tambah kalau Quran duk dengar, Quran ni dia payah. Dia mudah ingat, mudah lupa. Mudah ingat, mudah lupa. Lagu mudah ingat, payah lupa. Betul tak? Pernah tak dengar lagu ni? Bila cinta didusta. Masih dengar makcik? Dengar makcik dengar. Lagu tu tak boleh dengar tak makcik. Dandan tau, dandan. Oh, baru 2 kalimat. Baru 2-3 kalimat. Tapi dengar ayat Quran ni sedia-sedia dia dengar imam baca. Surah apa? Surah apa? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Surah apa? Tak ingat surah apa? Surah apa? Baca ingat lah Ustaz, tapi tak tahu surah apa. Ni Quran, dia mudah ingat dan dia mudah lupa. Surah Yasin. Nak jawab pun takut. Ayat-ayat ni ingat tak? Yasin, ingat? Tu ingat, nasib baik. Kalau tak ingat teruk lah.
Jadi bila kita jumpa orang yang boleh baca Quran siang malam, kena cemburu. Anak-anak ni muda-muda lagi baca Quran. Ustaz dah pak dia paksa main duduk tani, ustaz ngapai juga. Walau dipaksa duduk di sini, tapi kita kena ingat bahawa mereka ahli Quran siang hari, siang malam depa duk baca Quran. Quran ni mukjizat dia lupa. Tanya ustaz-ustaz yang hafal Quran pun lupa. Sembayang tarawih malam kedua di Masjid Nabi, imam tu baca surah Al-Baqarah mula daripada ma nansakh min ayatin aw nunsiha tu 10 baris muka surat yang kedua tu, sangkut imam Masjid Nabi, sangkut. Biasa tu. Bukan sebab dia tak hafal Quran, bukan sebab dia tak ulang Quran, bukan sebab dia tak mulia. Dia orang mulia, boleh jadi imam dekat dengan Nabi. Dia boleh jadi imam dalam Masjid Nabi yang ada jasad Nabi dalam tu. Tapi kenapa lupa? Memang Quran ni mukjizat dia jenis lupa. Supaya orang yang hafal Quran sentiasa mengulanginya. Bila dia ulang, ustaz dia dapat pahala, dia dapat pahala, pewakaf-pewakaf kepada mahat tahfiz dapat pahala. Betul tak? Tu yang pelajar-pelajar tahfiz ngulang. Nak jadi imam malam ni, imam tarawih ni, tak lena lah, study lah. Study. Saya pun dapat satu poster tadi, dia tulis penampilan istimewa esok, program esok bersama imam tarawih Ustaz Aswad. Jemput aku tazkirah, siap buat nama aku imam pula. Tak lena dah aku esok. Dah pagi esok sampai tengah hari ada program dengan tentera, tapi yang duk telefon saya tu kerani dia India. Morning Ustaz, I nak tanya you. Tadi kita telefon ni. Dia kata ada tak puan ke apa boleh telefon saya, mudah nak sembang. Dia tanya, Ustaz, I nak tanya you nak claim bayaran macam mana? Aku paling pantang dengan orang tanya aku tu. Tapi dah pasal dia India, nak marah dia pun tak kena. Dia pun kerani pejabat. Tidak. Saya kata kat dia, kita buat kerja agama ni, buat kerja Tuhan ni, tak ada harga-harga apa. Tak apalah ustaz, kita bagi seikhlas mungkin. India, aku nak tengok dia ikhlas tak mana. Lama 9 pagi sampai pukul 12 esok. India panggil agama Hindu. Dia panggil wakil surau dalam kem, panggil suruh ceramah Ihya Ramadan, tajuk dia penghayatan Al-Quran di bulan yang mulia. Tak kepening aku nak jawab mesej dia tu. Ini pengalaman. Besok lah program tu pagi esok. Orang yang nak jadi imam tarawih ni makan kena kurang. Kalau buka puasa ayam 3 jam, murtabak 4 keping, nasi setengah periuk. Satgi dia baca Fatihah, nak habis tang siratal ladzina an'amta alaihim tu 4 kali berhenti bang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ui, mengah. Susah. Tapi Allah bagi pahala banyak dekat mereka. Orang yang kedua, Nabi kata, orang yang Allah Ta'ala berikan harta yang banyak kepada dia, lalu dia infakkan pada jalan Allah. Yang ni yang kita kena cemburu. Kena cemburu dengan orang yang macam ni. Kerana ahli Quran ni, Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang belajar Quran. Bukan Nabi kata belajar matematik, sains, masakan, jahitan, belajar motor, otomotif, engineering. Ini tak baik. Tapi Nabi nak beritahu, khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar Quran. Orang belajar Quran ni orang mulia. Sebab tu bila bulan Ramadan, orang berlumba-lumba nak bagi jamuan buka puasa kepada siapa? Kepada anak-anak yang hafal Quran. Bila mereka bagi? Bila makanan tu lebih. Kalau tak lebih, mereka tak bagi.
Alhamdulillah Ustaz, malam ni ada lebih nasi. Ni tadi hujan, orang pun tak pamai beli Ustaz. Jadi kau ada nasi lebih sikit lah. Ada 50 bungkus bagi kat nak murid Ustaz. Mai hantar kat bagang tu. Oh, boleh lah ambil. Ustaz ni ada lok kenuri. Lok kenuri. Masak pagi tadi lagi lah. Pukul 7 baru mai hantar. Nak buang sayang Ustaz. Boleh makan lagi, Ustaz perangat balik sikit. Hak mana ada berbau sikit tu, Ustaz basuh balik daging tu. Dia ajak kita pula. Tak basuh sikit daging tu. Basuh apa semua. Lepas tu, Ustaz, ni balik. Boleh Ustaz tomeh balik. Boleh lah. Ustaz buang tu, raya pisang tu, dengan ubi tu, Ustaz buang apa, ayam tu boleh ambil balik. Dia ajak kita. Dia ajak kita, dia suruh kita jadi tukang masak, urus makanan dia hak nak basi. Tahniah kepada orang yang buat macam tu dekat anak-anak yang hafal Quran. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah buah mula. Alhamdulillah Ustaz. Hari ni menega ada lebih banyak. Selalu menega tak ada lebih, hari ni ada lebih. Jadi tak tahu nak buat apa dah, main hantar kat tahfiz Ustaz. Hantar banyak mana? Ada lah 5 bungkus. Minta maaf 5 bungkus tak terima. Maaf, kami ada 500 orang. Mana celuih nak makan 5 bungkus? Mana cukup? Betul tak? 500 orang. Kuat puasa dalam ma'had. Pelajar saja 4-7. Campur dengan guru apa. Dekat 500 orang. Mana cukup nak hantar sikit-sikit. Kena hantar 2 kawah, 3 kawah. Baru padan dengan kami makan. Betul tak? Ahli Quran ni ahli mulia. Orang mulia. Kalau ada anak kita, cucu kita mengaji Quran, dialah paling mulia. Sebab siapa kata mulia? Nabi yang kata mulia. Kemudian Nabi kata wa'allamahu, dan orang yang mengajar Quran. Walau guru Quran tu naik motor buruk je, motor kena bumi minyak. Kita tak kena bumi minyak, kita bawa bateri lah. Main tayar 4, parking bawah gerai tau. Sorang-sorang dia parking. Kemah. Ada orang tengok. Parking sebelah kereta aku tu. Kemah. Relax. Kita pencin, kita ada duit 4-5 ribu sebulan. Hebat. Ustaz mengajak ke? Mula-mula main minta. Kami ni kat sini ni cakap 1,000 yang boleh bagi. Rumah kami sedia tapi kena bayar sewa. Rumah kami sedia tapi kena bayar sewa 200. Api ayak bayar sendiri. Lepas tu makan minum pun sendiri. Boleh bagi 1,000 ya. Ustaz tu pun kata tak apalah. Pi tanah tadi dia kata 800, tanah ni 1,000 boleh lah. Sedih. Sedih. Berjalan kaki naik motor, tengok orang lintas dengan kereta. Bila lah nak boleh pakai kereta macam tu. Ahli Quran. Tapi Nabi kata guru-guru ni lah orang yang mulia. Orang yang mulia di kalangan kamu yang mengaji Quran, lepas tu boleh ajak orang pula. Tu orang mulia. Walau dunia nampak mereka ni macam tak mulia, tapi di akhirat mereka dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan jadilah ahli Quran. Orang yang jadi ahli Quran ni dia hebat. Siapa rajin bubuh minyak dekat Shell, dia jadi ahli bonus link. Siapa yang bubuh minyak dekat Petronas jadi ahli Mekat Mesra. Betul tak? Siapa yang main duduk sini di ni hak warga-warga mah, dia jadi warga Pondok Darul Faizin. Betul tak? Siapa yang ada Quran dalam diri dia, yang ada Quran dalam diri dia, sebenarnya dia telah menjadi ahli kepada Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah ada ahli di kalangan manusia. Allah tak ada anak isteri, tak ada. Tapi Allah ada ahli keluarga dia. Macam mana Ustaz? Allah tak ada anak isteri tapi ada ahli keluarga. Allah menganggap orang-orang yang ahli Quran ni siapa? Siapa ahlullah? Hum ahlullah. Siapa? Ahlul Qurani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Allah itu ialah orang yang hafal Quran, orang yang ada Quran dalam diri dia, dan dia adalah orang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hang ahli apa? Aku ahli bonus ni. Hang ahli apa? Ahli KWSP. Bila dapat? 18 hari bulan.
Bukan 20. Menteri Kewangan update pula 18. Orang kampung melompat, yeah, dapat KWSP. Awak mau duduk carum tak? Awak kena carum dulu kan baru dapat? Aku dah ingat umur 10K tu semua dapat. Orang kampung bukan kadang-kadang bukan tahu apa pun. Bila kita kata kat dia, bukan semua lah. Dalam 1 juta tu seorang marah. Dia mau tengok live ni marah. Kita kempen nak hapus tol. Dia marah tau. Dia ingat tol tu macam kek ke spaghetti apa lagu tu kot. Kau tak ada tol tu kami nak makan apa. Dia tak faham datang tu. Tak apalah, layan je lah. Maka orang hafal Quran ni mulia. Takkan tak mau hafal. Nabi kata, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Mana-mana orang yang dalam hati dia tak ada sepotong ayat Quran pun, dalam hati dia tak ada langsung ayat Quran, Nabi kata dia macam rumah yang buruk menunggu masa untuk roboh. Rumah usang nampak buruk lah. Nak masuk tak berani dah. Angin tiup macam tu pun dah boleh terbah. Takut. Tu orang yang tak ada Quran dalam hati dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kenapa orang tua-tua, minta maaf bukan orang tua-tua, orang habis muda. Habis muda. Bukan tua, habis muda tu habis. Ni kalau sebut tua tu dia makan dalam. Rasa macam kedok sangat, rasa macam kepek macam Popeye tak ada gigi. Dah habis muda. Golongan yang habis muda ni kadang-kadang dia jadi stres seorang-seorang dalam bilik. Dia jadi stres. Tahu pasal apa dia stres? Sebab dia rasa bila dia main mengaji, ustaz tu abang kena baca Quran. Baca Quran apa aku tak kerti baca. Dia stres. Dia jadi stres tau. Umur dah makin ni, dah nak mati dah ada kencing manis dah. Lepas tu kencing pun bau petai dah. Lepas tu kencing manis dia punya teruk sampai kencing tak keluar air, keluar semut. Manis sangat, semut duduk dalam. Semut hurung kat dalam terus. Kencing keluar semua. Keluar 100 ekor berhenti. Kalau hak jenis kencing tak lawas tengah berjalan, keluar lagi 5 ekor. Jalan. Kan? Bila ustaz kata kena baca Quran, balik duk melengung ni, umur dah 65, 70, Quran tak boleh baca lagi. Ustaz suruh baca Quran, nanti Quran tu tolong kita. Macam mana nak baca, kami tak erti. Mula main menyesat. Bila pikak, dia jadi. Lepas tu panggil, suruh ruqyah, kata kena jin apa. Jin apa? Dosa dia hak lama-lama tu menghantui dia. Jadi jangan pikak sangat. Benda yang lepas-lepas tu jangan pikak sangat. Baca takat mana boleh. Usaha takat mana boleh. Faham? Jangan pulun. Kita orang lama bukan boleh makan nasi macam orang muda. Orang muda bubuh ambil elok. Kalau kita orang lama ni ambil nasi bubuh pelan. Dengar orang hingar tak boleh dah. Cucu masa seorang dulu. Bila nak balik? Ni hang tak balik ke Abdul Hadi kat rumah ni? Tak balik lah ni. Tok Wan dia balik ni nak tengok ni. Semangatlah balik. Ni Tok rindu kat Abdul Hadi ni. Masya Allah, lama tak jumpa Cok. Tu masa seorang. Berwek 8 orang. Dia mula main, dia tarik basuh bunga tu. Dia kepak pokok pelam, dia cabut buah tu. Bunga pelam tu dia kocam je tu. Tok ada dalam rumah ni, meredak lah hati ni, tak tahu nak abang ni. Meredak kat, naik turun, nak marah. Tok Wan duk ada. Tunggu Tok Wan pergi Melaka ya. Pergi Melaka siap. Duk tunggu ni, duk naik turun. Balik rumah Pak Ang, balik rumah Pak Ang. Balik habis, pasu bunga aku pecah. Dia ubah pokok bunga aku. Bunga jam 10 aku tu dia kerak habis semua. Kepak, tarik habis. Marah lah. Tok Wan tak apa. Tok Wan cucu 50 orang balik rayuh relai rumah tak apa Tok Wan. Tok Wan ni tu. Ini rumah tak kemas apa tak peduli. Orang buat tak. Cucu lari masuk langking dia buat senyap Tok Wan. Cucu pun senyap, nak bergerak tak berani. Masuk sampai dalam dah. Tok Wan pun senyap, cucu pun senyap. Dua-dua senyap. Ngantuk jangan main.
Lepas tu tok jadi stres. Serabut dengan cucu serabut ni. Tenang-tenang ya. Relax. Takat mana boleh baca? Baca. Saya pandai juzuk amma ya ustaz. Baca juzuk amma. Ustaz, saya rasa macam saya berdosa lah selama ni mayang tak betul. Tak apa. Kita mula dari baru. Mula balik, baca balik, belajar bagi betul. Boleh? Surah Fatihah tu kena bagi betul. Ramai orang mengaji Quran tapi salah dalam bacaan. Syarat baca Quran tak mesti suara sedap. Mesti betul saja. Kalau mewajibkan syarat utama baca Quran, mestilah Al-Quran itu dibaca dengan suara yang sedap. Orang suara tak sedap macam mana? Kalau dia memang suara dia, saya ustaz, saya nak mengaji Quran dengan ustaz. Entah baca. A'udzubillahi minasyaitanir. Balik ya. Orang macam hang ni ahli neraka. Tu dia kesian. Bukan semua orang suara sedap. Betul tak? Maka kena baca Quran tu bagi betul. Betul clear. Jadi imam pun kalau sedap tak betul. Tak boleh. Dia dengung ikut dan dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u. Tambah ni kau ponggai dengan datang berat ni pun tahu. Ikut dan dia dengung dia lajak 6. Dengung dia lajak 6. Mana boleh? Ada. Dia punya nak berlagu tu sampai dia langgar undang-undang Quran. Tu pun sedap. Imam tadi baca tak berlagu. Cuba tengok ulama di Syria. Semua baca tak berlagu. Mereka kira makhraj. Ulama-ulama Syria kata kalau nak baca Quran tu dengar bagi betul makhraj huruf dia, beli kaset nama Syekh Khalil Al-Husari, ulama Mesir. Almarhum Syekh Khalil Al-Husari. Alif lam ha jim mata buta. Sad ra ya Al-Husari. Khalil Al-Husari. Dia baca pelan. Cuma ulama Syria syorkan kita panjangkan 5 harakat pada mad jaiz. Macam ya ayyuhalladzina amanu. Tang tu lah ulama suruh panjang sikit. Sebab dia baca pendek. Ya ayyuhalladzina. Sah boleh baca tu. Tapi ulama Syria dia minta kami panjangkan sikit yang tu. Tu pandangan dia apa. Tak salah pun. Bahkan mereka menghormati Syekh Khalil Al-Husari, seorang ulama Mesir. Hebat. Meninggal dah. Cari lah boleh download. Dia baca tak berlagu. Dia baca tak berlagu. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca tak berlagu. Dengar makhraj tu seketul-seketul. Kalau beli kaset-kaset Imam Masjidil Haram, kadang-kadang dia terlupa, kadang dia laju, kadang dia terlajak, kadang huruf disebut pegang tak kemah. Kadang dia pegang tak kemah. Jadi kalau Syekh Khalil Al-Husari memang dia pegang kemah. Baik. Kemudian Nabi kata orang yang baca Quran ni, Nabi kata minal Qur'ani suratun salasuna ayat. Dalam Quran ni ada satu surah 30 ayat. Dia akan tolong kita syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Dia akan tolong orang yang baca dia ni sampai Allah ampun dia. Nabi kata wahiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca lah surah tu. Daripada duduk dengar klasik FM tu kan. Dengarlah Quran. Buka Al-Mulk. Habis-habis malas baca, pasang surah Al-Mulk sambil baring sambil ikut. Tu habis malas tu. Kalau boleh duduk baca Quran, menghadap kiblat, ada wuduk, itu lagi baik. Tapi dah kalau tak larat dah, mengantuk tengah dah, letih. Pasang. Ni tidur dengan lagu. Pasang lagu lama-lama. Oh Fatimah, gadis ayu. Dengar lagu tu, duduk pondok. Klasik FM.
Pasang pula lagu. Oh, ayahku kahwin lagi. Lagu lama-lama. Sekali-sekala nak hibur dia kata, ustaz, oh, teringat hak lama-lama. Quran jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Tapi biar bertempat lah. Sampai dalam jamban membaca Quran ni apa cerita? Oh, ustaz tu kata tak mana pun. Dah. Dalam jamban baca dalam hati. Duduk dalam hati ingat dekat Allah. Lepas tu Nabi tak suka masuk tempat qada hajat lama-lama. Kita lah ni duduk dalam tempat qada hajat lama-lama. Buka main TikTok, isap rokok. Yang kita duduk luar ni duduk nak terberak. Dia dah habis berak, dia duduk. Tangan dia duduk main video. Saya kalau lama-lama tu memang saya jurih. Jurih orang sebelah. Kita masuk belah kita jurih kat dia. Lepas tu kita keluar. Biar ada, woi! Woi! Biar happy dia cari. Lantak hang. Masuk 2-15 minit. Berak apa 15 minit. Lembu berak apa saat ya. Jalan pergi dah. Hang tu berak tak habis-habis lagi. Duk main handset isap rokok. Yang kita duk nak qada hajat dekat luar. Dia duk tunggu kat dalam lama-lama. Mana boleh? Betul tak? Tempat yang tak patut duk lama. Heran tengok. Nabi kata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Quran tu akan mai tolong kita di akhirat. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi. Dia kata, kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Setiap malam bulan Ramadan malaikat Jibril turun ulang kaji Quran dengan Nabi. Tadarus ni kita baca, orang dengar, orang baca kita dengar. Tu tadarus. Baca seorang-seorang macam muslimat duduk semayang tu. Hak tu bukan dia, tu tilawah. Muslimat mayang bunyi macam ulak turun sela. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ramai dah paklong-paklong ni cari kayu, dia ingat tolong selah. Bunyi tolong selah ni, dah depa sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunyi macam pek sadar putih yang waladdallin. Ingat pek ayat bodoh mai. Tu rupanya duk semayang. Semayang lah elok. Baca lah elok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang duk bunyi jauh lak turun selah siapa? Duk nyusah kau orang duk cari buluh nak katok pula. Tadarus mana saya baca, orang dengar, orang baca saya dengar. Baru boleh perbetul bacaan kita. Kan? Contoh dia baca fid dunya wal akhirah. Oi, tebal sampai terang langsung. Mutabak pun tebal 1 inci lah. Hang baca sampai 3 inci ni apa cerita? Kita pun tengok dia. Bukan fid dunya wal akhirah. Wal akhirah. Kha tu nipis, ra tu tebal. Pasal kha tu baris bawah. Wal akhirah. Ra tebal, bukan wal akhirah. Huruf qaf dengan kaf sama tak? Yaqulullah, yaqul ka yaqul. Qaf dengan kaf sama tak? Kalau qalbun hati, kalau kalbun anjing. Lari tu. Cuba betulkan, bezakan qaf dengan kaf. Waqila lahum, bukan waqila lahum. Kena mengaji sungguhlah Quran ni, peralui sikit. Walau baca tak sedap pun tak apalah, janji kita peralui sikit Quran ni. Sebab Quran lah akan teman kita dalam kubur. Quran lah akan jadi pembimbing, peneman kita, tukang syafaat kita di akhirat. Dia akan tunggu kita. Dia kawan yang setia, Quran ni kalamullah yang akan duduk dengan kita.
Dia akan teman kita sampai depan Allah. Dia akan abang dekat Allah. Ni orang yang baca ayat-ayat aku, ya Allah. Ya Allah, dia baca aku siang malam. Berilah syafaat kepada dia. Faham? Kalau kita baca betul-betul, kita akan dengar sedap. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi kha terbaik. Alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى illa ma syaa Allah. Allah terbaik. Pasal apa? Pasal sebelum lafzul jalalah baris fathah. Ngaji lah tajwid ni, seronok ngaji tajwid. Seronok. Betul tak? Ngaji tajwid paling seronok pasal apa? Pasal apa? Pasal ustaz kan ustazah tak pernah tegur kita. Cuba main dengar kuliah. Main mengaji, telekung pakai, lagi balik pakai tudung pendek. Keluar pondok, telekung tak pakai. Tunjuk rambut ke orang. Ustaz tu mengajar kata ke orang. Tak pun dia tengok kita, dia mengendak kita lah tu. Tak padan, tua, berlipat, perut merata lah, nak tengok. Mengaji Quran, ustaz tak kata. Makcik dengung dia dua harakat nah. Kuntum. Bukan kuntum. Kuntum. T-U-M. Kuntum. Oh, baik ustaz. Siratal ladina an'amta alaihim. Bukan him. Balik seronok ustaz ni. Mai mengaji fiqh pula. Bab aurat. Masa main semayang, pakai tu lekung elok. Balik lagi kenuri, semua pakai ketat. Balik kono, belik koni. Tunjuk anu, tunjuk hani. Berapa ramai orang pergi bazar Ramadan, tudung pun tak pakai. Bodoh. Ustaz tu kata ke orang, malah habis mengaji ke ustaz tu. Lepas tu orang suka mengaji tajwid. Sebab tajwid tak kena tengok. Betul tak? Kelas tajwid muslimat penuh sampai ke belakang. Main bedok tebal-tebal, tak kena belakang pasang lampu lah. Bercahaya muka dalam masjid. Muka tebal. Bila nak baca Quran, tak jari tak Quran, gelap jari. Muka putih, tangan hitam. Tengkok tu saya kira tinted 3 layer. Kalau mengaji Quran seronok, mengaji fiqh hak ni tak kena, marah. Tak? Dia jadi ustaz ni, dia jangan tegur orang direct lah. Lembut-lembut tu, insya-Allah. Kan? Masya-Allah, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Esok ada dalam TV. Alah macam aku takat hak ni lah. Tak masuk dah. Kalau orang cadang nama aku boleh tengok, ustaz ni lagi dia rembah mampu. MKN panggil saya tu. Lepas dia panggil tu, baru dia tengok YouTube dia kata, ustaz, satgi jangan duk kasar sangat dengan banduan lah. Aku tahu lah orang duk kena hukum, takkan main nak tibai lagi. Orang dah kena penjara, kita Nabi cakap, inilah perosak-perosak negara. Alhamdulillah, setan-setan telah dipenjarakan oleh kerajaan kita. Takkanlah macam tu. Kesian dekat mereka. Mereka terima hukuman dah. Kita beri harapan untuk mereka keluar menjalani kehidupan seperti biasa, walau mereka ada rekod sebagai banduan. Bagi harapan dekat mereka. Saya kata, apa beza duduk dalam penjara dengan dalam kubur? Dalam penjara boleh taubat, dalam kubur tak boleh buat apa lah. Ya, kita bagi harapan dekat mereka. Mereka seriau. Tu orang takut pergi umrah dengan saya. Mereka kata ustaz tu cengih. Doa aku tengok lah, kalau orang cengih aku cengih, kalau jemaah baik aku baik ya. Jemaah cakap kasar, dia cakap kasar enggak, kan? Jemaah cakap elok, dia cakap elok. Aku tu lah. Jemaah pekak, kita derah sikit. Kan? Lagu tu lah. Baik. Yang terakhir, lewat dah ni. Berapa? Boleh berhenti dah kan? Dia habaq kat saya, dia bagi masa kat saya. Dia kata, ustaz kena lama sikit. Nabi kata, orang yang berpuasa ni, kita masuk bab puasa sikit lah. Baik, selesai dah bab Quran, kita faham. Quran jangan tinggal. Bacalah sehari 1 ayat ke, 2 ayat ke. Yang penting jangan tinggal. Quran ni kalau kita tinggal dia sehari, dia tinggal kita 2 hari.
Kita tinggal dia 2 hari, dia tinggal kita 4 hari. Kita tinggal dia sebulan, dia tinggal kita 2 bulan. Perasan tak? Kalau kita galik tak baca Quran, 4 hari dah tak baca Quran. Cuba baca Quran, tulis dengan pensel dekat Quran tu. Ada kertas, kita tulis tarikh apa bulan, muka surat apa, selit dalam Quran tu. Hari ni baca takat ni, pukul sekian. Tulis yang tu. Selit dalam Quran. Nanti kita tengok, bila lah kita baca. Seminggu dah kalik dengan cucu lah apa semua pikun ni. Seminggu tak baca Quran. Seminggu tak baca Quran. Nampak? Kau sesat ya? Ni dah 17 Ramadan, nak masuk malam 17. Quran tak baca lagi. Quran tak baca lagi, bila nak khatam? Nah, baik, Nabi kata apa? Orang yang berpuasa ni, naumus saimi ibadatun. Puasa, tidur orang yang berpuasa ni ibadah. Waktu tidur lah ibadah. Tidur orang yang berpuasa ni ibadah. Tapi kalau tidur masa kuliah, dia bukan ibadah. Ni bukan ibadah. Haram jadah. Dia bukan ibadah. Amboi, tak ada tempat nak lena. Kita tak main, dia meruntun suruh main. Mainlah ustaz, mainlah ustaz. Saya kata tak boleh lah, jadual padat dah ni. Mainlah ustaz, main ustaz. Padat tak padat, kira teruk tak teruk saya. Tak boleh buka puasa rumah mak ni. Mari mesej kat mak, minta maaf. Hari ni saya buka puasa dengan mak, tapi di Ma'had. Hari ni kami buka puasa makan aiskrim Musang King. Tahu lah, tengah-tengah hari ni cerita menatang apa pun sedap. Ikan bilis saja pun sedap yang tengah hari ni. Habak lah datang pun. Ayat kosong tu haduk di luar tu mai tadi berapa ramai lah. Masa tak kasut tu tengok ayat bendera tu. Tu yang kasut pusing kat nu semua. Mai tu mengunduk mai mengunduk berjalan tak mau tengok ayat bendera. Dia tengok keluar kasut semua mengunduk semua tala kat nu. Kira sekali keluar tak mau balik belakang dah. Terus pakai kasut balik. Kalau tidak, kasut talak kot ni kena tengok ayat bendera tu duk. Tengok orang ambil wuduk pun dan rasa dahaga. Memang dengan Ramadan ni, leh gagah. Tidur orang puasa ni ibadah. Tidur qailulah, tidur waktu malam, tidur siang saat. Tidur kita ni ibadah. Allah bagi pahala. Baca Quran terlelap. Ibadah. Ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Diamnya adalah tasbih. Bila kita duduk diam, tak kata ke orang, Tuhan tengok tu dia tu. Kalau ustaz hak tua-tua mengajar, dia duduk kat belakang. Kalau ustaz hak muda-muda, dia duduk depan. Hang cuba tengok dia tu, perangai dia tu. Aku duduk perhati lama dah. Contoh. Besok tak mau duduk depan terus maklum ni kata. Contoh. Dia kan ada kerja apa dia nak kata belakang. Yang kita ni main kena duduk pergi belakang, nak tengok ustaz pergi kena jenguk-jenguk gitu. Kan? Kan? Duk mengata. Dia tu hantar. Ngalah nak kata apa. Tapi tak kata apa, tak kena kau. Aku saja nak abang hang. Ni bulan puasa Aku kenal lah dia tu hak baru main tu. Hak ustaz pun terima orang macam tu. Main duduk ke pondok ni. Dia tu anak dara dia berapa orang lah tu. Hantar. Ish. Tak tahu malah nak abang. Kau ni bertanya, ceritalah. Bawang merah jumpa bawang putih. Membawa. Dia tu bukan keturunan sihat tu. Anak dia berapa orang kahwin, semua tak ada anak tu dia tu. Lohang ni orang kahwin tak ada anak apa. Dok lah aku heran. Anak aku tak menikah pun beranak. Dia anak dia menikah tak beranak. Pelik ni pun ni. Nah dia ada orang tak cerdik ke tu. Diam waktu puasa ni adalah ibadah. Tasbih. Diam. Ada orang lah, aku puasa. Ya Allah aku puasa. Aku tak mau cakap apa. Bertekak. Rumah hang lah. Ayat rumah hang yang bocok main rumah aku. Dok. Baik hak ayat rumah hang tu. Dia memang lalu kat rumah. Pandai lah hang. Dia lalu kat tepi rumah hang dulu. Lepas tu bila ayat aku kena bayar. Puasa ni puasa. Puasa tak puasa bila ayat jalan siapa nak bayar? Tekak habis keluar habis ni. Heran semua lah. Ada jemaah umrah saya, dia bisa marah saya pasal bagi kunci bilik lambat. Yalah bawa 140 orang. Bedok. Ustaz, saya dapat tingkat 17.
bini saya tingkat 4, boleh tak nak duduk satu tingkat dengan dia? Aku suruh ambil bilik duduk berdua, hang tak mau, hang nak duduk bilik berempat dengan jantan-jantan betina-betina. Lepas tu bila mereka duduk jauh-jauh, hang galuh nak duduk dekat-dekat. Awak kalau bilik sebelah-sebelah apa, hang boleh tidur dengan bini hang lah. Lain kali nak pergi umrah tu, pilih sekejap. Kalau nak duduk berdua, duduk berdua. Kalau nak duduk berasingan, kalau bilik jarak atas apa, terima lah. Betul tak? Yang duduk main marah mutawif. Elok-elok kita, okey, tak apa saya atok. Elok-elok atok. Ustaz, mak saya pakai wheelchair, kalau nak pergi semayang, saya kau boleh nak duduk satu baris dengan mak. Ejah pula. No, 140 orang punya perangai. Tengah duduk ejah, dia main, dia kata apa? Saya ni main umrah lama dah Ustaz, berbelah kali dah. Ni pertama kali, kerja lembab macam ni. Saya pegang kunci tu, saya baling atas muka dia. Cikgu pincin. Saya baling atas muka dia. Ambil. Dia apa ambil kunci tu, dia heret beg naik atas. Saya duduk susul lagi. Dosa dia turun balik. Dia naik beg saya, bukan beg dia. Punya nak marah kat mutawif, balas beg mutawif. Gitu tu. Cik tak tahu turun balik lift. Awak, bilik tadi buka. Boleh. Lepas tu, silap beg. Cik, tarik beg dia. Yang kami ni anak marah ni gelak satu lobi tu. Lawak, tapi baik lah dengan cikgu tu sampai hari ni. Allah balas dah kat dia di Madinah. Allah dah bagi dah ganjaran dekat dia. Cash Allah bagi kat dia. Dia teriak, dia peluk saya, dia minta maaf. Allah bagi. Nampak macam mana? Orang kadang-kadang dia letih, dia sakit. Kita terima lah. Kita orang muda. Kadang-kadang ni tendang beg, angkat kaki, tolak beg tu. Ustaz, angkat beg tu. Bayar duit pakej takkan beg tak boleh angkat. Amboi, dia buat kita macam kuli tu. Dia lupa kata kita ustaz dia. Tapi lah ni aku tahu, kalau tenang aku tendang balik beg tu. Dulu kita belum mula jadi mutawif, kita tak berapa nak berani. Lah ni siapa tendang beg, aku tendang balik beg tu. Angkat beg tu bagi berdiri roda tu, tendang biar dia keluar lift. Dia jalan tu. Try buat. Nak tahu mutawif ni perangai ke mana. Tu orang tak berani pi. Tapi takatlah tak buat lah pasal jemaah tak buat. Semua yang pi baik-baik. Baik. Dan Nabi kata wa amaluhu mudha'afun. Amalan yang kita buat di bulan Ramadan ni berganda. Sedekah Allah ganda, semayang Allah ganda, zikir Allah ganda, baca Quran Allah ganda kan. Cakap tak mau ni bulan ni lagi berapa hari je. Patut kita teriak lah. Pasal apa? Pasal nak habis dah Ramadan. Ada orang dia gembira pasal dia nak sambut hari raya, belilah baju raya, beli baju raya. Tak beli lagi, sian. Ada orang tak puasa, tak semayang, baju raya 4 lai. Dia mengaji tak lului tapi berangan nak pergi convocation. Orang yang pergi convocation ni orang yang lului. Yang tak lului tak gaduh beli baju. Tapi dia beli baju macam dia nak convo. Dia macam dia yang berjaya hari raya, padahal dia tak puasa, dia tak apa. Ni bawa awek naik motor pi tu. Ni naik highway ni turun pi Penang, pi dekat pantai Geni tu. Duduk berdua-duaan tepi pantai. Masa naik motor tadi duduk jauh-jauh lah. Puasa takut batal. Seorang duduk kat nombor plate tu. Pegang kereta dengan lampu duduk satu. Hak jantan duduk dalam raga. Takut belaga. Batal puasa. Masa buka puasa tu, ya Allah berkatilah pasangan ini, ya Allah. Kepala otak hang. Hang buat maksiat, doa bagi Allah berkat. Mana boleh? Ya Allah, jadikanlah kami seperti mana cintanya Khadijah kepada Muhammad, seperti mana Zulaika dengan Yusuf AS. Cai! Hang buat jahat tepi pantai, kait dengan nama Nabi-Nabi. Apa punya orang? Kalau kahwin piduk tang tu tak apalah, ni tak kahwin lagi. Amalan Allah gandakan. Tiba-tiba kita ni rasa seronok nak raya. Patutnya kita rasa sedih dulu. Pasal apa? Pasal kita tak ada buat amalan banyak lagi dalam Ramadan ni. Nabi kata celakalah bagi orang dakhala alaihi Ramadan. Dia jumpa Ramadan, summan salakha, kemudian Ramadan tu habis, qabla ay yughfara lahu, Allah tak ampun dosa dia lagi. Hak ni takut. Habis Ramadan, dosa tak diampunkan. Ramadan ni bulan takwa. Sahabat Nabi tahun pertama puasa, tahun kedua hijrah. Puasa tak dah habis lagi, dapat dah ketakwaan. Nabi ajak pergi perang, pi. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Sahabat sanggup berperang di bulan Ramadan. Bukti ketakwaan yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi kepada kita. Kita nak tarawih pun kalau boleh cari hak paling ringan.
Syekh Abang ni, ustaz kalau boleh imam hak malam tamam tu tak payah. Panjang. Tak apa, kita ada imam kedua. Hak malam tamam tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak cari hak yang tempo dia Bismillahirrahmanirrahim. Nak hak lagu tu. Cari imam kedua. Imam kedua Bismillahirrahmanirrahim. Dia pelan macam kipas hak atas. Lambat. Lambat nak habis. Kita duk kira laju. La ilaha illallah. Bulan ni bulan Allah gandakan pahala. Buatlah kebaikan-kebaikan. Ni masak ke ada orang jamu makan? Orang jamu makan? Ada tukang masak dah. Alhamdulillah. Doa lah dekat orang yang tukang masak tu. Walau dia dapat allowance sekalipun. Kan? Tapi kita doa lah dia tolong masak kat kita. Ingat senang lah nak sedia masak. Sedap tak? Berani komplain. Dah orang sedia lah. Bubuh gulai atas meja. Beras cekak. Suruh rendam ni baru tahu. Masak gulai siap-siap. Tak atas tu. Nah, beras orang cekak. Pandai-pandai lah makan. Jenuh jerang yang panas pula. Sedap tak? Baru jawab cepat. Tadi tu macam nak orang masak besar rahmat komplain. Hari ni makan kuat usaha nyeri lah. Dah tanam kurma tak hidup lagi belakang tu. Jenuh pepak dah lah kalau duk ni, duk komplain. Doa dekat jiran kita, kat kawan kita. Baik. Kemudian Nabi kata wa du'auhu mustajabun. Doa orang puasa ni mustajab. Almarhum Syekh Fahmi Zamzam ajak 4 doa yang kita kena minta dekat-dekat nak buka puasa. Kita bila dah dalam keadaan orang panggil emergency, kita akan ambil dokumen paling penting dalam rumah. Bila rumah berlaku kebakaran, dokumen penting dalam rumah. Apa dokumen paling penting dalam rumah? Dokumen paling penting dalam rumah. Rumah kebakaran. Kita duduk dalam rumah tu. Yang dokumen paling penting anak, isteri, mak, ayah. Kalau ambil IC anak duduk dalam buat apa? Dapat surat mati pula apa tu? Ambil buka almari cari IC anak, IC bini apa semua keluar. Lepas tu buat pergi mana IC tu? Pi pejabat pendaftaran, daftar kematian. Bawa keluar anak isteri dulu, bawa keluar ayah kita dulu. Adik-beradik kita dalam rumah tu. Bukan kereta, bukan motor, bukan apa. Anak isteri dulu. Itu dokumen paling penting. Betul tak? Maka bila dekat-dekat nak buka puasa, ulama ajak kita doa benda yang betul-betul kita perlukan di akhirat. Syekh Fahmi kata, baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tiada Tuhan melainkan Engkau, wahai Allah. Aku minta ampun pada Engkau. Aku minta syurga daripada Engkau. Aku minta lindung daripada neraka Engkau. 4 benda ni. Tak perlulah, ya Allah aku nak bidadari, ya Allah aku tak payah, kerana dalam syurga tu ada. Kan Tok Imam doa dah. Tok Imam doa dah. Masa tarawih, wa bihurin ainin mutazawwijin. Bini Tok Imam pun amin. Tok Imam doa, ya Allah kahwinkanlah kami semua yang hadir pada malam ini dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Doa. Bini Tok Imam tak faham. Amin. Cuba kalau dia faham. Hangin. Dia ulang. Abang doa lagi. Ulang lagi doa tu jaga. Dengan bidadari pun dia cemburu. Ada orang dia tak cemburu dengan bidadari. Muslimat. Tanya, cemburu tak bidadari kalau nanti suami dapat bidadari? Tak. Awak nak dapat bidadari apa? Laki saya subuh tak mayang. Sebab tu dia tak cemburu dengan bidadari. Nak cemburu apa? Laki dia belum tentu dapat. Subuh tak semayang. Saya tak kalut. Sebab tu saya tak kalut, Ustaz. Baik, yang terakhir. Lewat ni 3.20 dah. Boy. Wa zambuhu maghfurun. Dan orang yang berpuasa ni Nabi kata dosanya diampunkan Allah. Dosa kita Allah ampun.
Tak ada benda yang paling kita seronok ialah Allah bagi keampunan. Rakyat ni dia paling seronok sekali bila kerajaan bagi duit hapus hutang. Betul tak? Nanti manifesto saya sebagai Perdana Menteri Pilihan Raya yang ke-16. Hak 15 ni bagilah depa dah calon Mak Ain Sabri dah nak kata apa. Ya, depa dah calon dah. Depa kata Pak Long Mak Ain naik juga. Depa calon dia. Tapi kalau aku masuk pertandingan aku menang, aku lah. Manifesto kita hapus hutang bagi duit. Menang. Menang tak bagi. Kencing, kena kencing pula dah. Kata pula dalam Facebook. Siapa boleh sebut macam tu, semua orang suka. Dapat duit, hutang dihapuskan. Dapat duit KWSP 10,000 pun seronok, padahal bukan duit kerajaan, duit kita. Duit kita. Tu duit sendiri dapat seronok dah. Bayangkan kalau kita dapat duit kerajaan bagi. Seronok. Kerajaan hapus hutang. Dengan ini kerajaan Malaysia mengisytiharkan bahawa segala hutang piutang rakyat Malaysia, rumah, PTPTN, cukai jalan, cukai apa semualah, dihapuskan serta-merta. Yang belum memiliki rumah akan diberikan secara percuma dan akan diberi allowance sebulan seorang 5,000 mengikut kelulusan. Sedap lah. Tak apa, benggerak, tak mampu. Tapi Allah mampu berikan pahala dan Allah berikan syurga. Tawaran kerajaan Allah. Betul tak? Ni bagi duit, saman kena, speed track kena, hutang kena, anu kena. Betul tak? Tapi kerajaan Allah beri keampunan kepada kita dan Allah Ta'ala berikan pahala dan masukkan kita dalam syurga. Semua orang mengharapkan Allah ampun. Apa bukti dia? Lepas kita jadi mayat, kita duduk dalam masjid, mayat kita terbaring dekat depan. Semua orang angkat tangan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak? Apa kamu nak kata atas ni mayat? Baik. Apa kamu nak kata atas ni mayat? Baik. Apa kamu nak kata atas ni mayat? Baik. Semua orang doa dia baik. Walau yang mati tu tak pernah tutup aurat. Walau yang mati tu dia bunuh diri dia. Dia mati sebab rompak. Orang katok dia mati. Jatuh bangunan. Lari daripada polis. Mati. Tetap kita doakan. Ya Allah, letakkan dia bersama orang-orang saleh, para nabi di akhirat kelak. Semua orang mengharapkan keampunan atas dunia ni. Bila balik bertemu dengan Allah. Betul tak? Carilah keampunan Allah di dalam bulan yang mulia ini. Nanti Lailatul Qadar, malaikat turun. Bertindih-tindih malaikat dari langit sampai ke dunia ni. Punya ramai malaikat turun. Malaikat menunggu zikir-zikir yang kita alunkan daripada mulut kita. Mudah-mudahan setiap kalimat istighfar yang kita sebut pada malam tu, Allah angkat naik ke sisinya dan tulis sebagai satu kebaikan yang besar di akhirat kelak, insya-Allah. Boleh lah. Jadi doa-doa lah untuk kami asatizah ni sama. Ustaz ni kurang tidur, bulan puasa ni kurang tidur, banyak memandu, banyak program. Buka puasa kadang tepi jalan, kan? Yalah, itulah kalau kuliah jauh, buka puasa tepi jalan. Nak buka di rumah tak dan. Tapi semua tu orang tak tahu. Kalau orang lain dah tidur, kita tak tidur lagi. Tapi itulah nikmat jadi pendakwah. Banyak ujian. Moga Allah beri banyak ujian, banyak fitnah, banyak tuduhan, banyak musuh. Orang tak suka. Tapi jalan dakwah ni lah jalan yang Nabi tunjukkan pada kita. Jalan untuk bahagia di akhirat. Tak ada jalan pintas untuk bahagia. Ni kena main duduk pondok ni. Nak jadi bahagia. Ni tara nak mati lambat kan ni. Ni cara tengok lagu ni lah. Makan duk lalu ni lambat lagi ni. Ustaz Jafri kata letih aku depan ni. Aku dia ingat buat warga mah ni buat dalam 2-3 tahun cerah. Masuk hal baru pula. Masuk tak mati-mati. Liat sungguh depan ni. Liat sungguh depan ni. Tak apalah. Siapa mati dulu. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu. Puan-puan mati dulu. Saya kemudian. Dan boleh jadi saya kemudian. Hak dua ada depan ni mati dulu. Kan? InsyaAllah lagi sejam nak masuk asar. Kita boleh berhenti dah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada hari ini.
minta maaf atas kekasaran bahasa. Kalau ada siapa-siapa terasa hati kan, saya minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا اللهم لا تذهب بركة علومهم عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.